Kita tak boleh nak guna untuk apa ni, untuk speaker, tapi nanti akan tangkap bunyi macam-macam lah. Saya maaf ya. Kita akan mula ya, sahabat-sahabat sekalian. Kita tak dapat guna speaker lah, kita guna ni. Masya Allah. Ya, sebenarnya saya sedang berada di kampung suami di Besut, Kuala Terengganu. Sekejap je malam tadi, petang semalam sampai. Sekejap lagi sekejap lagi selepas duha nanti akan bertolak. Macam tu lah. Sebab urusan untuk beberapa urusan untuk NGO dan juga urusan untuk apa ni, untuk peniaga, untuk buka galeri ni. Okey ya. Oh, bunyi ayam berkokok kiri dan kanan. Masya-Allah. Okey, seperti biasa, sahabat-sahabat semua, kita akan mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Kemudian 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir Al-Kahfi. Kemudian Asmaul Husna. Jadi saya ada menjemput tetamu yang istimewa. Bukan adik ni, anak saya ni. Nama penuh Muhammad Syafiq Ikhwan. Muhammad Syafiq Ikhwan. Saya kali pertama jumpa dia. Semalam sampai sini, lepas tu tengok dia sedang tolong ayah dia. Ustazah tak dengar suara yang berkokok lagi kuat, dia orang kata. Okey. Tak, kita kena cakap dekat. IG okey. IG memang okey guna ni. Faham kan? Maksudnya yang ni dia akan tangkap semua suara kat luar.
Okey, tak apalah ya. Kita dengarlah apa yang mampu ya. Jadi semalam jumpa ada anak ni. Rupanya memang saudara belah suami juga. Masya Allah macam sepupu jauh lah. Sepupu, dua pupu Kait dengan sepupu sepupu. Lebih kurang sepupu kepada suami. Masya Allah, seorang anak muda yang sangat baik. Saya pun baru kenal sama ni beliau belajar di tahfiz. Umurnya 17 tahun. Masya Allah. Ustaz Syafiq kita umur 17 tahun. Rupanya dah selalu jadi imam. Jadi saya nak jemput dia. Bila tengok tu ketika esok Ustazah nak jemput kamu ya. Untuk memulakan. Mula dengan Fatihah. 10 ayat awal. Supaya akhir As-Safi. Lepas tu sambut Asma'ul Husna. Boleh dah? Okey, jemput silakan. Masya Allah. Kena kuatkan suara. Boleh buka. Buka terus je. Sebab masalah speaker kita ni. Okey. Boleh bagi salam dulu. Kenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن
تتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Pindah lokasi. Nak buat Ya Allah, comelnya pemandangan, Masya Allah. Boleh nampak ah? Okey, boleh letak. Makasih. Hah? Tak, comel dah. Okey dah. Boleh buat rapat. Kelas tak pukul apa, Syafiq? Kelas tak pukul apa? Oh, pukul 8. Nanti kita jumpa mula dah. Oh, nak masuk kelas dah ni pukul 8. Sekarang pukul apa? 7.30. Okey. Terbaik. Sedap baca. Masya Allah. Patutlah jadi tu iman dah. Okey, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan wallpaper ya. Itu memang gambar sebenar. Belakang. Masya Allah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cantik sangat view. Ya, tak apa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Terima kasih kepada anak anda Syafiq. Subhanallah, pelajar madrasah tahfiz di atas Masya Allah. Di atas bacaan Al-Fatihah 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi, kemudian Asmaul Husna. Kita doakan semoga
anak dia Syafiq akan terus cemerlang, akhirnya menjadi seorang ulama yang ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh memberikan ilmu kepada masyarakat di sini kan, secara khusus dan umum. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan isteri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Okey, tuan-puan sekalian. Ya, betul. Ramai yang kata cantiknya view kampung, rindu nak balik kampung. Kita ada sahabat-sahabat di FB lebih kurang dalam 3K. Terima kasih semua yang hadir. Kami bukan saja-saja balik kampung, sebenarnya singgah lah. Singgah. Memang dah lama kan, memang sejak PKP apa, memang dah lama pun kita tak balik kampung. Ada urusan NGO di Terengganu, kemudian ada juga urusan tentang outlet Terengganu yang nak dibuka. Jadi alang-alang ada urusan di Terengganu, kami singgahlah di rumah ibu ayah. Jadi hari ni dah balik dah. Hari ni dah balik Seremban semula. Hanya 2 hari saja urusan kami di Terengganu. Jadi ya, rindu nak balik Ganu. Boleh tengok ya suasana. Ini kampung belah suami saya, tuan-puan sekalian. Kampung belah suami ni, Masya Allah, kampung belah suami ni memang dekat dengan pantai. Memang dekat dengan pantai. Jadi sebab tu kita nampak ada banyak pokok kelapa kan. Ada banyak pokok kelapa. Sekejap, saya dah cuba. Bolehlah terang sikit. Okey. Jadi insya-Allah kita nak pergi kepada pengajian kita, tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat. Itu bukan wallpaper, itu yang gambar sebenar. Ya Allah, cantiknya ciptaan Allah kan. Indah sangat ciptaan Allah. Memang sangat-sangat indah. Matahari keluar. Nanti makin gelap bila tu nampak matahari nak makin keluar. Okey. Subhanallah, auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita akan teruskan juga pengajian kuliah kitab Riyadhus Shalihin kita, sahabat-sahabat semua. Hari ini sambungan hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15, boleh buat catatan ya, hadis yang ke-15 dalam bab sabar, dan hadis yang ke-39 dalam bab dalam kitab Riyadhus Shalihin. Minggu lepas kita dah baca keadaan bagaimana bila Rasulullah sakit demam, bagaimana sakit bagi orang para nabi dan juga orang soleh. Jadi kali ini kita nak baca berkenaan dengan hadis yang ke-15 dalam bab sabar, dan hadis yang ke-39 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masya-Allah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, hadisnya pendek, tapi sebab saya berada di luar kan, jadi kita tak ada whiteboard apa semua. Kita tak ada tulislah kuliah kita ni. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita akan pergi, kita akan sama-sama membaca dan tuan-puan boleh ikut ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Pendek saja tapi sangat mendalam. Masya-Allah. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Rawahu Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari. Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang Allah mahukan kebaikan baginya, niscaya dia akan ditimpakan dengan musibah dan ujian. Masya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah mahukan kebaikan baginya, nescaya dia akan ditimpa dengan musibah dan juga ujian. Masya-Allah. Allahu akbar. Hadis yang ke-15 dalam bab sabar, 39 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pendek saja hadis sahih ini, yang mana secara ringkas Nabi SAW menerangkan kepada kita bahawasanya siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, man yuridillahu bihi khairan. Perkataan ni kan ada dalam beberapa hadis. Contoh hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah berikan dia kefahaman dalam agama, ataupun kefahaman dalam ilmu-ilmu berkaitan dengan agama. Tapi hadis ini Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, yusab minhu, Allah akan berikan dia musibah ataupun ujian. Sahabat-sahabat, bermaksud di sini, kadang-kadang kita fikir kebaikan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kekayaan, harta benda. Kebaikan itu dalam bentuk
kesihatan. Kebaikan itu dalam bentuk bahagia kita dengan pasangan, dengan keluarga. Kadang-kadang kita rasa kebaikan itu dalam bentuk kedudukan, kemasyhuran, dimuliakan orang. Tetapi di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, jika Allah nak berikan sesuatu kebaikan, Allah nak berikan sesuatu nikmat, Allah nak berikan sesuatu ganjaran, kebaikan dunia dan akhirat, Allah berikan dia ujian ataupun musibah. Sebab itu ayat-ayat kita, tuan-puan sekalian, kita sebut apa? Masya Allah, kita sebutkan, Ustaz, cuba Ustaz, mungkin ada beza kamera depan, kamera belakang. Nak try tak kamera belakang? Ni, kamera sini. Kamera ni je, kamera ni okey. Kamera ni dia macam gelap sikit. Mungkin nampak sama ke ataupun okey ya? Okey, sahabat, tapi Encik kena kontrol lah. Okey, Masya Allah, sahabat-sahabat dimanja Allah sekalian. Jika kita tengok hadis yang Nabi SAW sebut tu, ia memberikan satu macam kontra kan? Kenapa nak beri kebaikan? Lepas tu beri ujian. Bukankah daripada ujian tu membuatkan kita jadi down? Ujian tu membuatkan kita jadi sedih. Ujian membuatkan kita jadi terduduk. Kita jadi kecewa. Tapi dalam hadis tu Nabi sebut, Mayuridillahu bi khairan. Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah yusibhu. Kan? Yusab minhu. Allah akan berikan ujian ataupun musibah. Masya Allah. Dan biasa kita dengarkan perkataan ataupun ayat yang menyebutkan tentang orang-orang kita tak apa, Allah nak beri sesuatu yang lebih baik. Ayat tu kan kita guna. Tak apa, Allah nak berikan kita sesuatu yang lebih baik. Adalah hikmah ni. Allah nak berikan, adalah rahsia Allah di sebalik ni. Jadi ayat-ayat kita tu sebenarnya ayat yang benar. Ia bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Nabi sebut secara jelas, siapa Allah ingin berikan kebaikan kepadanya, yusab minhu. Allah akan berikan musibah. Allah berikan ujian. Jadi ayat-ayat motivasi ataupun perkataan yang kita selalu sebut bila kita ziarah orang sakit, bila kita tahu dia diuji, contohnya bankrupt, diuji dengan kehilangan orang yang tersayang ke, kita sebut apa pujuk diri dia? InsyaAllah ada sesuatu Allah nak bagi ni. Kan? Sesuatu apa? Dalam hadis ni sebut sesuatu kebaikan. Dan bila kebaikan datangnya daripada Allah, tuan-puan sekalian, ia di luar daripada jangkaan fikiran kita. Dan kebaikan yang kalau Allah nak bagi, mesti meliputi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan sudah tentu kita menginginkan kebaikan akhirat. Dan yang paling tahu tentang apa baik, apa buruk untuk hidup kita, siapa yang paling tahu? Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tahu. Allah Subhanahu Wa Taala paling tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi bila Nabi SAW sebut hadis yang sahih ini menyebutkan tentang barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan baginya, berikan kebaikan untuknya, mayuridillahu bi khairan yusab minhu, Allah akan berikan kepadanya ujian ataupun musibah. Siapa yang sekarang ini sedang diuji, siapa sekarang yang sedang dalam musibah, kita semua dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pagi ini kita menerima satu khabar gembira. Dan tolong kuatkan diri kita. Kan, pilih untuk sabar, pilih untuk tenang. Kerana khabar gembira daripada hadis Nabi ini, Nabi sebut, Allah ingin berikan kita kebaikan. Jadi kita kena buat apa sekarang? Bertahan dalam ujian Allah. Bersangka baik dengan Allah. Allah uji kita bukan Allah benci. Allah uji kita bukan sebab Allah nak tarik nikmat daripada kita. Tetapi Allah nak gantikan dengan kebaikan yang banyak. Masya Allah, Alhamdulillah. Suara kurang jelas sikit bila tukar ni. Gambar pun kurang jelas. Okey. Tukar. Kita balik. Oh, macam tu. Tak apalah, kita try and error. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Sekarang kita akan bacakan hadis yang kedua pada hari ini. Kita cuba je lah ya macam mana sebab kita dah buat. Kami sebenarnya telefon live tu ada masalah teknikal. Semalam memang staff dah bertolak balik. Dia bawa balik sekali telefon tu. Jadi kita ni guna telefon yang ada, yang tak boleh nak connect dengan ni. Okey, macam tu lah. Okey, jadi hadis yang kedua kita akan bacakan sahabat-sahabat sekalian. Ini nak menjawab soalan. Ada orang kata boleh tak berdoa supaya sebab tak tahan dah dengan sakit, tak tahan dah dengan ujian, kita doa supaya mati. Kan ada ayat orang kata lebih baik aku mati. Aku dah tak sanggup dah nak hadapi ujian, lebih baik aku mati.
Ada yang sakit terlampau, sakit sangat. Ya Allah, berikanlah kematian. Aku tak sangkut dah nak tempuh sakit ni. Sakit ni dah perik sangat. Ya Allah, lebih baik aku mati, ya Allah. Aku dah tak sanggup contohnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hadis ini akan menjawab. Boleh tak mengharapkan kematian bila kita dah tak mampu nak menanggung kesakitan ataupun ujian? Boleh tak minta doa dengan Allah supaya mati? Okey, baik. Kita tengok hadis yang ke-16 dalam bab sabar. Ia merupakan hadis yang ke-40 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Ia adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. InsyaAllah tuan-puan sekalian, mari kita tengok maksud dia. Hadis ini akan menjawab, bolehkah kita minta supaya kita ni dimatikan oleh Allah? Boleh tak kita mengharapkan kematian? Kan kalau dah sedih sangat, lebih baik aku mati, kita sebut. Boleh tak jawapannya? Okey, kita tengok sahabat-sahabat apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu meminta dan berharap untuk mati dengan apa jua mudarat ataupun perkara buruk yang menimpanya. Yang pertama, Nabi pesan pada kita, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu meminta dan berharap untuk mati. Nabi pesan jangan, tak boleh minta dan berharap untuk mati dengan apa jua mudarat, apa jua musibah, apa jua perkara buruk yang menimpanya. Tak boleh, Nabi kata. Jangan minta dan jangan harap mati. Masya Allah. Kemudian Nabi menyambung lagi. Jika dia tidak dapat mengelak daripada berbuat demikian. Nabi kata kalau tak boleh elak daripada buat-buat demikian, Nabi sambung. Mula Nabi kata jangan. Maksudnya yang lebih afdal jangan. Tapi Nabi sebut pula, jika kamu tidak boleh mengelak daripada buat-buat demikian, maka hendaklah dia berkata, Ya Allah, hidupkanlah aku selama mana kehidupan itu lebih baik untukku. Dan matikanlah aku sekiranya kematian itu lebih baik untukku. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bermaksud sahabat-sahabat sekalian, yang pertama, Nabi SAW melarang kita mengharapkan mati. Sebut lebih baik mati, dah tak mampu nak hidup, tak mampu nak menanggung dah ujian ni. Nak tamatkan riwayat, nak potong tangan dan sebagainya. Ustaz boleh tak cari hadis Nabi peristiwa di zaman Rasulullah berkenaan dengan bunuh diri tu? Ada sahabat yang bunuh diri dan ada Nabi sebut begini. Kemudian ada sahabat Nabi, ada yang lain juga bunuh diri. Saya nak cerita tentang peristiwa bunuh diri yang berlaku pada zaman Rasulullah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, hadis Nabi tu pertama Nabi larang, jangan kamu berdoa ataupun berharap bunuh diri. Apatah lagi larangan membunuh diri. Ini baru mengharap dan berdoa. Meminta dan juga berdoa dan ingin, maksudnya menyebutkan tentang lebih baik bunuh diri. Itu pun Nabi larang. Berdoa supaya dimatikan. Berharap dan berdoa Nabi dah larang. Sebab Nabi SAW tahu kan daripada hadis-hadis, daripada firman Allah, hakikat kematian itu, kalau kita rasa hidup kita seksa sekarang, percayalah kehidupan lebih menyeksakan selepas mati. Kalau kita rasa hidup kita dahsyat, hidup kita seksa, hidup kita teruk, sahabat-sahabat dan mata Allah sekalian, kalau kita mengambil keputusan untuk bunuh diri, kehidupan selepas bunuh diri itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih menggerunkan, jauh lebih berat. Subhanallah. Jadi sebab itu kita orang Islam, tuan-puan sekalian, kita ada macam satu peringatan yang menakutkan. Aku memang hidup teruk, susah sekarang ni. Tapi kalau aku bunuh diri lagi teruk, lagi dahsyat ni. Kan tak tahu bagaimana seksaan, bagaimana bentuk kemarahan Allah, kemurkaan Allah dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, Masya Allah. Tapi Nabi SAW menyambung. Namun,
jika dia tidak dapat mengelak daripada berbuat demikian. Rasa hidup terseksa sangat. Dia boleh berdoa. Ya Allah, doa apa tuan-puan sekalian? Dengan doa, Ya Allah, sekiranya kematian, kehidupan ini lebih baik untukku di sisimu, Ya Allah, maka teruskanlah hidupku. Tetapi sekiranya kematianku, mati itu lebih baik bagiku di sisimu, Ya Allah, maka matikanlah aku, Ya Allah. Jadi first Nabi kata tak boleh kita minta dan berdoa supaya mati. Kita sebut-sebut lebih baik aku mati, aku nak pergi mati, aku dah tak boleh hadap dan muka ni. Jangan. So apa sekali? Nabi larang. Dilarang untuk kita sebut berkenaan dengan kematian dan mengugut dengan kematian. Janganlah kita ugut-ugut anak kita. Contoh bila nak marah, kalau Umi mati baru tahu. Umi nak mati, Umi dah stres dah dengan kamu ni. Kamu jangan menyesal. Janganlah kita sebut-sebut dan mengugut-ngugut dan mengharap-harap kematian, tuan-puan sekalian. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah santun bila ditanya tentang bab boleh tak mengharap dan berdoa untuk kematian. Nabi kata jangan. Kamu dilarang untuk meminta, berharap, berdoa tentang kematian, walau apa jua sebab mudarat yang berlaku terhadap diri kamu, ataupun disebabkan apa jua alasan. Namun Nabi kata jika kamu tidak boleh mengelak, mungkin terlalu terseksa sangat, terlalu sakit sangat, terlalu menderita sangat, wallahu alam, Nabi menjawab, Subhanallah. Lalu Nabi menjawab, tuan-puan sekalian, Nabi kata, sekiranya tidak boleh dielakkan, maka boleh berdoa. Doa ni je boleh, tuan-puan sekalian. Apa doa? Ya Allah, sekiranya hidupku lebih baik di sisimu, Ya Allah, maka hidupkanlah aku. Teruskanlah aku hidup. Namun sekiranya mati itu lebih baik untukku di sisimu, Ya Allah, maka matikanlah aku, Ya Allah. Jadi doa tu saja boleh. Okey. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita tengok ada satu hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim berkenaan dengan bunuh diri ni. Nabi SAW bersabda, Man qatala nafsahu bi syai'in uzziba bihi yaumal qiyamah. Sesiapa yang membunuh diri dengan sesuatu cara pada hari kiamat kelak, dia akan diseksa dengan cara seperti itu pula. Masya Allah. Kita dengar ya, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bunuh diri dengan sesuatu cara pada hari kiamat kelak, dia akan diseksa dengan cara seperti itu pula. Faham ya? Siapa yang bunuh diri, contohnya dengan dia terjun bangunan, dia akan diseksa berulang kali. Allah beri dia nyawa, kemudian dia terjun bangunan, dia hancur tapi dalam keadaan kesakitan tapi tanpa mati. Kalau dalam dunia ni kita nampak, bila orang tu terseksa, dia terjun bangunan, pecahlah kepala, pecahlah tubuh badan contohnya, kita rasa okey, dia dah tak terseksa lagi dah sebab dia dah mati. Tetapi di akhirat kelak akan diazab bagaimana? Dia akan diazab dengan cara dia mati. Dia akan berulang kali terjun daripada bangunan yang tinggi, pecah tapi tidak mati, kesakitan yang sangat berganda. Siapa yang bunuh diri contohnya meminum racun, akhirnya di dalam neraka kelak, dia akan berulang kali minum racun sampai sakit kesan daripada racun, tapi dia tidak mati. Dan dia berulang lagi minum racun, berulang lagi minum racun. Dan gandaan kesakitan di dalam neraka berganda-ganda, kita tak boleh bayang. Mungkin 1000 kali ganda, wallahualam. Siapa yang mengambil nyawanya dengan cara potong, hiris, itulah yang dia akan lakukan, tuan-puan sekalian. Dan apa jua bentuk-bentuk dia mengambil nyawanya ataupun membunuh diri, begitulah apa yang akan berlaku kepadanya. Okey. Mari kita tengok, ada lagi hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, pada umat sebelum kalian, terdapat seseorang yang tercedera. Dia tidak dapat menahan kesakitan. Lalu dia mengambil pisaunya, lalu memotong tangannya. Darah berterusan mengalir sehinggalah dia mati. Allah berkata, hamba-Ku telah menyegerakannya untuk mati. Aku telah mengharamkan ke atasnya syurga. Hadis riwayat Bukhari 3463. Okey, dengar ya. Nabi SAW bercerita ni. Ini kisah yang benar. Nabi kata, ini hadis yang sahih riwayat Bukhari. Pada umat sebelum kalian, Nabi kata, terdapat seorang yang cedera. Dia tidak dapat menahan sakitnya.
Lalu dia mengambil pisaunya lalu memotong tangannya. Faham ya? Potong nadi ni. Macam zaman sekarang ramai ni. Lalu darah berterusan mengalir sehinggalah dia mati. Allah berkata, hamba-Ku telah menyegerakannya untuk mati. Allah marah. Hamba-Ku telah menyegerakan untuknya mati. Aku telah mengharamkan ke atasnya syurga. Tuan-puan sekalian, antara azab bagi orang yang bunuh diri, Allah mengharamkan syurga baginya. Namun, kita akan terangkan. Tuan-puan jangan lagi-lagi. Kita terangkan dulu pasal bab bunuh diri ni. Kenapa Ustaz sebut bab bunuh diri? Hadis Nabi yang kita bacakan tadi. Yang mana Nabi berpesan, jangan kamu berdoa, meminta dan mengharapkan kematian. Okey. Subhanallah. Seterusnya, ada lagi hadis Nabi berkenaan dengan bunuh diri. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Yang mana Nabi SAW bersabda. Ustaz boleh backup tak dengan telefon tu? Sebab nak habis dah bateri, takut saya tak sempat. Cari yang sama ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membunuh diri dengan besi, maka di neraka jahanam nanti besi itu selalu di tangannya. Ia akan menusuk-nusuknya ke perutnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan meminum racun, maka di neraka jahanam nanti ia akan terus meminumnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gunung, maka dia di neraka jahanam nanti, ia akan menjatuhkan dirinya selama-lamanya. Dengar, Nabi SAW sebut apa? Barang siapa yang bunuh diri dengan menyucuk-nyucuk ataupun dia dengan besi, maksudnya dengan pisau. Contohnya dengan pisau atau benda tajam. Dia kemudian melukakan dirinya. Di dalam neraka kelak, dia akan mengulang-ulang. Tuan-tuan sekalian, ulang-ulang. Ulang-ulang perkara yang sama. Kemudian yang kedua, Nabi sebut dalam hadis yang sahih ini, barang siapa yang membunuh diri dengan meminum racun, maka apa yang berlaku, dia akan berulang-ulang minum racun. Dan barang siapa yang membunuh dirinya, menjatuhkan diri daripada gunung, ataupun sekarang daripada bangunan yang tinggi, maka dia di neraka jahanam nanti, ia akan menjatuhkan dirinya selama-lamanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian. Namun di sana ada satu kisah. Ada satu kisah yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Sekejap. Saya cari. Jangan bercita-cita mati. Okey. Ada satu kisah hadis Nabi yang sahih juga berkenaan dengan kisah bunuh diri. Boleh cari kisah bunuh diri yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Okey. Ada yang tanya. Tak ada bateri dah ni. Ada orang tanya, Ustazah, macam mana dengan keadaan orang yang bunuh diri, dia tak sedar pun dia bunuh diri. Contoh dia halusinasi. Contohnya dia terlalu depression. Contohnya dia dalam keadaan situasi. Okey. Saya nak baca satu hadis Nabi kisah bagaimana orang yang diampunkan Allah bunuh diri. Jadi saya nak jawab, ada yang risau, Ustazah, ada orang bunuh diri kerana dia depression. Bunuh diri sebab terlalu tertekan dan dia buat dalam keadaan dia tidak sedar. Dia memang dah ada penyakit mental. Ataupun apa jua lah. Kan? Selepas bersalin, dia ada masalah kemurungan. Kesan daripada, orang kata kesan daripada melahirkan anak. Jadi bagaimana keadaan orang bunuh diri yang dalam keadaan di luar kawalan diri? Di situ kita memohon tuan-puan sekalian berdoa supaya Allah ampunkan dosa dia. Dan kalau orang melakukan sesuatu di luar akal, maksudnya betul dia di luar akal, Allah Maha mengetahui, maka ia akan diampunkan Allah. Dan sikap kita bila dengar ada orang bunuh diri, minta maaf ya, kita sebut pasal bunuh diri ni, jangan trigger pula ya. Bila kita dengar ada jiran ke bunuh diri, kita baca berita ada orang bunuh diri ke, apa-apa saja, sebagai orang Islam, kita dilarang untuk menghina orang bunuh diri. Dan kita dilarang untuk menghukum. Contoh kita dengar ada orang bunuh diri, neraka lah bagi dia sebab Nabi bersabda, Allah mengharamkan syurga bagi orang bunuh diri. Tanpa sekiranya kita dilarang melakukan perkara tersebut. Sebab apa? Di zaman Rasulullah sendiri, bila berlaku bunuh diri, mereka tetap diuruskan jenazah dengan cara yang mulia. Tetap dimandikan dengan cara yang baik. Tetap disolatkan dengan cara yang baik. Subhanallah. Namun, mari kita lihat apa yang Rasulullah buat bila ada manusia, hamba Allah yang bunuh diri pada zaman Rasulullah. Ada perbuatan yang Rasulullah buat. Jadi tuan-puan sekalian, kita tidak tahu hakikat orang yang sedang bunuh diri. Bahkan ada ulama menyebutkan begini. Sekiranya ketika dia dah minum racun contohnya. Ketika racun telah menjalar ke seluruh tubuhnya.
Dan saat itu dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, aku bertaubat. Masa tu dia sempat bertaubat sebelum nyawa dia halkum. Maka jika dia diampunkan oleh Allah, jadi kita berdoa dan mengharap dia sempat bertaubat sebelum nyawa dia betul-betul hilang, maka insya-Allah dia diampunkan Allah. Sebab itu dilarang untuk kita menghukum walaupun orang tersebut bunuh diri, untuk menghukum nerakalah dia. Kan, tak bau syurgalah dia. Sebab ada hadis yang sahih, siapa yang membunuh diri, kan Allah mengharamkan syurga baginya. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda berkenaan dengan ada golongan, ada yang bunuh diri. Dan ini hadis sahih tuan-puan sekalian, riwayat Muslim. Hadis sahih Muslim. Hadisnya agak panjang, saya baca terjemahan. Okey, maksudnya ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, At-Tufail bin Amr turut berhijrah bersama seorang lelaki daripada kaumnya. Keadaan cuaca di Madinah tidak sesuai dengannya. Lalu lelaki itu jatuh sakit dan tidak dapat menahan kesakitan itu. Lalu dia mengambil mata anak panah, lalu memotong tangannya. Maksudnya hiris tangan tuan-tuan sekalian, cara bunuh diri sekarang. Lalu darah mengalir keluar daripada tangannya hingga dia mati. Subhanallah, hingga dia mati. At-Tufail melihat lelaki itu dalam mimpinya. Faham cerita ya? Ada seseorang ketika hijrah Nabi, dia pun turut berhijrah. Encik dah habis. Itu yang nak kena tengok. Nak kena tengok kat telefon lain, hadis yang sama. Okey. Tapi hadis tu memang saya kena baca. Ya. Okey. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya tak ingat pi hadis tu. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, okey, tak boleh cakap tak silap saya. Dia macam ni. Saya nak kita faham. Nabi SAW bersabda, ada seorang sahabat. Ustaz suruh dia orang hantar hadis tu, bagi nombor telefon adik ni. Masya Allah. Ada seorang sahabat Nabi ni ketika peristiwa hijrah, dia ada ikut sama hijrah Nabi. Bila sampai di Madinah, dia tidak mampu untuk ni ceritanya At-Tufail, sahabat Nabi juga. Dia tidak mampu menahan, tak sesuai dengan cuaca di Madinah. Lepas tu dia jatuh sakit. Sakit yang sangat berat. Apa yang berlaku? Dia telah mengambil mata anak panah yang tajam, lalu dia hiris tangannya sehingga dia mati. Lalu At-Tufail ni pada malam tersebut bermimpi. At-Tufail ni bermimpi. Saya ingat hadis ni sebab saya dah pernah baca sebelum ni. Dia bermimpi, tuan-puan sekalian, dia mimpi apa? Lelaki yang membunuh diri itu datang dalam mimpinya dalam keadaan yang wajah bercahaya, dalam keadaan bersih, wajah yang bercahaya, berpakaian serba putih. Masya Allah. Tetapi pada tangannya ada berbalut. Ini dalam mimpi At-Tufail. Pada tangannya ada berbalut luka tersebut. Lalu sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, dia pergi bercerita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tentang seorang sahabat ni yang bunuh diri ni. Malam tadi aku bermimpi. Aku melihatnya dalam keadaan yang putih bersih, wajah bercahaya. Kan? Maksudnya, seolahnya bukan gambaran yang dijangka. Jangkaannya adalah, apa dia tuan-puan sekalian? Mungkin dia dalam keadaan teruk. Ada yang kata, okey. Mungkin dia dalam keadaan yang menakutkan sebab bunuh diri. Tapi dia kata, ya Rasulullah, apa yang aku mimpi, dia dalam keadaan yang baik. Cuma tangannya saja berbalut. Kemudian, Masya Allah, apa jawapan Rasulullah SAW, sahabat-sahabat sekalian? Kan, Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah kata, sesungguhnya Allah telah mengampunkannya. Maksudnya kenapa orang bunuh diri tapi At-Tufail bermimpi keadaannya baik? Rasulullah menjawab, Allah mengampunkannya. Soalannya Rasulullah membenarkan mimpi tersebut. Rasulullah tak kata mimpi mengarut, ini mimpi tak benar. Tetapi bila sahabat Nabi bermimpi, sahabat Nabi adalah wali Allah. Sahabat Nabi, semua sahabat Nabi yang baik-baik, termasuk At-Tufail yang soleh, mereka adalah waliullah. Sahabat Nabi adalah orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Jadi mimpi wali Allah, mimpi orang yang soleh adalah mimpi yang benar. Sebab itu kalau kita baca, kita belajar bab apa? Bab sejarah, bab azan, tuan-puan sekalian. Azan, bagaimana kalimah azan itu diilhamkan oleh Allah, bukan direct kepada Rasulullah. Dua orang sahabat bermimpi kalimah azan.
Salah seorangnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Seorang lagi saya tak ingat. Masa tu Rasulullah duduk bincang macam mana nak manggil orang untuk datang solat jemaah. Ada seorang sahabat yang lain pun kata, "Ya Rasulullah, kita naikkan api di atas bukit. Bila api tu nampak, orang tahu itu waktu solat dan dipanggil untuk solat." Ada yang cadang, "Ya Rasulullah, kita pasang loceng. Bila bunyi loceng, orang tahu itu waktu dah masuk, kita panggil orang solat." Kemudian ada pula sahabat lain pula yang kata, "Ya Rasulullah, kita ketuk." Macam-macam lah cadangan. Tapi pada malam tersebut, 2 orang sahabat Nabi bermimpi lafaz azan yang kita sampai pada hari ini. Saidina Umar jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, malam tadi aku bermimpi. Kan, kita menyeru panggilan untuk solat dengan panggilan azan hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan, hayya ala solah, hayya ala falah dan sebagainya." Kemudian Rasulullah jawab apa? "Mimpi kamu benar, wahai Umar." Lalu Rasulullah panggil Bilal, "Wahai Bilal, mulai daripada sekarang, kamu menyeru dengan umpama panggilan ini untuk menyeru orang untuk solat." Maksudnya Rasulullah dapat ilham ataupun wahyu berkenaan dengan solat, dengan azan, bukan melalui daripada perantaraan malaikat Jibril daripada Rasulullah, tapi melalui mimpi para sahabat. Dan ada banyak lagi peristiwa daripada sahabat yang mana Rasulullah membenarkan. Sebab sahabat-sahabat Nabi adalah waliullah. Begitu juga dengan kisah yang kita baca tadi, At-Tufail ni, sahabat Nabi ni. Kan dia bermimpi dengan keadaan orang yang bunuh diri, tapi malam tersebut dia memimpi. Okey, kita sambung. Saya dah sambung balik hadis Nabi ni. At-Tufail melihat lelaki itu dalam mimpinya. Lelaki itu berada dalam keadaan yang baik, kan, wajahnya yang bercahaya, dalam matanya lain, dan kelihatan tangannya berbalut. Dia bertanya kepada lelaki itu, Dia bertanya kepada lelaki tersebut, "Apa yang telah Tuhan kamu lakukan kepadamu?" Apa yang Tuhan telah lakukan kepadamu? Rupanya dalam mimpi ni At-Tufail berbicara dengan lelaki yang bunuh diri itu. "Apakah yang telah Tuhan lakukan kepadamu?" Lelaki itu menjawab, "Tuhanku telah mengampuni aku kerana hijrahku kepada Nabi SAW." Masya Allah. Lelaki ni jawab, "Tuhanku telah mengampuni aku dalam mimpinya kerana hijrahku kepada Nabi SAW." At-Tufail bertanya lagi, "Kenapa aku lihat tangan kamu berbalut?" Lelaki itu menjawab, "Dikatakan kepadaku, kami tidak akan mengelokkan apa yang telah engkau rosakkan." At-Tufail menceritakan kepada Nabi, lalu Nabi pun berdoa, "Ya Allah, untuk tangannya itu kau ampunilah." Sahih Muslim, kitab Al-Imam. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam hadis ini, kan, lelaki itu bermimpi tangannya itu berbalut. Lepas tu dia cerita, "Ya Rasulullah, bila ditanya, apa yang berlaku kepadamu?" Kemudian dia menjawab, apa yang berlaku kepadamu? Allah telah mengampuniku kerana hijrahku kepada Rasulullah SAW. Kemudian lelaki ni pun pergilah bercerita kepada Rasulullah SAW. Kan, bila bercerita kepada Rasulullah SAW tentang bab tangan dia masih berbalut, Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia ke atas tangannya itu." Nampak tak? Sebab apa? Yang lain dah elok. Yang lain elok je. Tak ada nampak buruk, teruk dan sebagainya. Tetapi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bila Nabi dengar cerita sahabat ni kata tangannya tu masih berbalut, sahabat-sahabat sekalian, lalu Rasulullah mendoakan, "Ya Allah, ampunilah dia akan tangannya." Maksudnya soalannya Rasulullah berdoa meminta supaya eloklah semua. Termasuklah elokkanlah juga tangannya. Masya Allah. Kenapa elokkan tangan? Kenapa tu Encik? Kenapa tu? Okey. Banyak ni depan saya, macam-macam drama ada depan saya ni. Elokkanlah macam-macam ni jiran-jiran mari tengok. Bila sebut elokkanlah tangan, maksud Nabi mendoakan kebaikan. Namun sahabat, di zaman Rasulullah SAW, bila ada kes bunuh diri, dan bunuh diri ni berlaku zaman Rasulullah, apa yang Rasulullah buat adalah Rasulullah tidak menyolatkan jenazahnya. Bukan kata tak solat jenazah. Nabi memerintahkan bila ada kes bunuh diri, Nabi memerintahkan supaya sama, mandikan jenazah elok, kafankan elok, dan kuburkan elok, buat seperti mana orang biasa. Tetapi Nabi sendiri tidak menjadi imam kepada solat jenazah. Nabi tidak hadir. Jadi pada zaman sekarang, sekiranya ada kes bunuh diri, kemudian diuruskan
Namun ada imam, ada alim ulama yang enggan bila diminta, kan, tolong jadi imam, dan dia enggan. Itu di antara kaedah yang disebut oleh alim ulama. Saya dah baca tuan-puan sekalian syarah berkenaan dengan isu ini. Alim ulama menyebutkan di antara cara mendidik masyarakat supaya janganlah memilih mati bunuh diri kerana ia sangat hina dan ia dipandang buruk dalam daripada Islam. Bahkan Nabi sebut dalam hadis yang sahih tadi, Allah mengharamkan syurga bagi orang yang sengaja bunuh diri. Masya-Allah tuan-puan sekalian. Jadi Nabi sendiri tidak hadir kepada solat jenazah, tetapi solat jenazah wajib tetap dibuatlah. Cuma itu cara Nabi untuk menunjukkan Nabi enggan. Sama juga Nabi pernah enggan untuk solatkan jenazah orang yang masih berhutang, yang tidak mampu bayar hutang. Nabi tanya, dia ni ada hutang tak? Kan bila sahabat kata, ya Rasulullah, sesungguhnya dia ada hutang dan dia tak mampu nak bayar hutang. Maksudnya Nabi pun enggan solat jenazah. Lalu ada sahabat yang lain, ialah ini pun riwayat yang sahih, yang berkata, ya Rasulullah, aku akan bayar hutangnya ya Rasulullah. Barulah Rasulullah nak solat jenazah. Adakah Rasulullah hinakan jenazah tersebut? Tidak. Cuma Rasulullah nak memberikan kepada kita kefahaman bahawasanya mati dalam keadaan berhutang, kalau tak mampu bayar, dia miskin, itu cerita lain. Tapi Nabi marah apabila seseorang itu berhutang dalam keadaan sebenarnya dia bukan susah, dia mampu melunaskan hutang ketika hidup, tetapi kerana perangainya membazir, mungkin perangainya menangguhkan bayar hutang, maka akhirnya dia mati dalam keadaan masih ada hutang. Nabi nak beri pengajaran, janganlah berada ataupun melakukan perkara yang sama. Bukan Nabi hina jenazah ya. Nabi nak memberikan pengajaran tentang perbuatan tersebut adalah sesuatu perbuatan yang Allah tidak redha. Jadi bila ada kematian bunuh diri, Nabi juga enggan solat jenazah. Bukan Nabi hina jenazah tersebut, Nabi nak beri pengajaran kepada umat supaya janganlah mati bunuh diri. Nabi pun enggan untuk solatkan jenazah. Maka bila waktu sekarang berlaku bunuh diri dan ada orang soleh, ada alim ulama yang enggan solatkan jenazah, tetapi solat jenazah diteruskan mungkin oleh orang lain lah. Ia adalah satu perbuatan untuk mendidik. Ulama itu ingin mendidik masyarakat. Soalannya mungkin orang kata, Syekh tak nak bila tahu itu adalah kematian bunuh diri. Okey, mufti tak nak bila tahu itu adalah mayat tersebut, jenazah tersebut bunuh diri. Kita tak boleh sebut, teruknya mufti ni, teruknya syekh ni, teruknya orang alim ni. Hina ya, mentang-mentang bunuh diri. Tuan-puan sekalian, perkara tersebut dibincangkan oleh ulama, dibenarkan orang alim, orang soleh melakukan perbuatan tersebut mengikuti perbuatan Rasulullah, bukan kerana menghina jenazah, tetapi mendidik masyarakat supaya jangan memilih kematian bunuh diri. Tetapi Rasulullah tetap memerintahkan diuruskan dengan cara mulia. Tuan-puan sekalian kena faham. Dimandikan jenazah, ditanam, dimakamkan, semua tu dengan cara yang mulia seperti mana ini. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sebab itu berkenaan dengan isu bunuh diri, jangan dengar setakat ni ada yang baru masuk, saya takut salah faham. Daripada awal kita dah bincang. Berbeza dengan yang kes depression, bunuh diri dalam keadaan tidak sedar, itu insya-Allah diampunkan Allah, dalam keadaan hilang kewarasan. Kan dia dah memang tak sedar, dia dah tak waras dah ketika dia bunuh diri, itu cerita lain. Ini dalam keadaan waras, dia mungkin tak mampu menanggung sakit, ataupun dia terlalu stres, ataupun dikejar alung ke apa ke kan. Hidup dalam keadaan menakutkan, lalu dia memilih untuk bunuh diri, tuan-puan sekalian, dia akan pergi kepada dua keadaan. Ada kemungkinan dia diampunkan Allah akan dosanya, ada kemungkinan diampunkan Allah dosanya. Antaranya ulama bincang, ketika saat dia bunuh diri, masa belum nyawa habis, dia sempat bertaubat. Ataupun ada amalan yang dilakukan sebagaimana yang kisah yang At-Tufai cerita tadi tu, dia diampunkan Allah sebab dia bersama-sama dengan Rasulullah dalam hijrah. Lalu dia mimpi. Mungkin ada sebab yang Allah tetap mengampunkannya, tetapi jika Allah tak ampunkannya, dia diharamkan syurga. Dan azab kita dah baca hadis Nabi di awal tadi, dia akan diazab dengan hadis Nabi terangkan jika dia bunuh diri dengan besi. Maksudnya dia bunuh diri dengan mencocok, mencederakan diri, lalu dia mati. Itu yang dia akan ulang-ulang dalam neraka. Ataupun dengan cara dia terjun daripada tempat yang tinggi, dia akan ulang-ulang. Ataupun dengan meminum racun. Jadi di situ ada beberapa keadaan tuan-puan sekalian bila kita bicarakan tentang bab bunuh diri. Namun di sana Nabi SAW sendiri berpesan, hadis yang kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, Nabi larang kita doa dan minta untuk mati. Namun jika terlalu terseksa sangat, kita boleh doa apa tuan-puan sekalian? Ya Allah, sekiranya hidup ini lebih baik untukku
maka berikanlah aku kehidupan yang baik. Kan? Sekiranya mati itu lebih baik untukku di sisimu ya Allah, maka matikanlah aku. Kita boleh doa macam tu je. Tapi selain daripada tu tidak dibenarkan tuan-puan sekalian. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ada yang tanya, Ustazah, orang kafir yang bunuh diri, masalah mental boleh ke dia diampunkan? Tidak. Nama pun orang kafir tuan-puan sekalian, semua dosa tuan-puan sekalian boleh diampunkan Allah kecuali syirik. Orang kafir tak sempat masuk Islam, maksudnya dia syirik. Dia musyrik. Bila syirik, bila musyrik, maksudnya tidak akan diampunkan Allah. Okey, sebagai penutup, bila kita dengar ada orang bunuh diri. Bila ada orang bunuh diri, apa yang patut kita buat? Kita dilarang menghukum. Contoh kita kata neraka lah bagi dia, tak cium bau syurga lah sebab hadis Nabi sebut sekian-sekian. Kita dilarang menjatuhkan hukum pada seseorang. Apa yang patut kita buat bila dengar ada kes kematian bunuh diri? Doakan, ya Allah, ampunilah dia. Ampunilah dia. Mudah-mudahan ya Allah, walaupun dia memilih kematian yang buruk, ya Allah, mudah-mudahan engkau tetap mengampuninya. Tuan-puan sekalian, kes bunuh diri, kita tahu bila berlaku COVID-19 meningkat berkali ganda. Termasuklah Malaysia. Dan dicatatkan kes bunuh diri paling tinggi di kalangan remaja. Kemudian barulah kes bunuh remaja. Dan yang paling tinggi, kalau jantina, perempuan atau lelaki, 80% kes bunuh diri berlaku di kalangan wanita berbanding lelaki. Boleh cek statistik tu tuan-puan sekalian. Sebelum ni saya pernah dijemput ceramah bab bunuh diri. Sebab itu saya mengupas berkenaan dengan isu bunuh diri tadi tu. Bukan berdasarkan fikir-fikir saya ya. Berdasarkan hari tu saya dah baca banyak kajian perbincangan ahli ulama, rujuk Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dan lain-lain. Jadi subhanallah tuan-puan dan mati Allah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat perkongsian pada hari ini. Saya mohon maaf di atas kekurangan dari sudut apa kita panggil ni? Audio. Masya Allah. Saya sedang berada di kampung. Saya nak tunjuk sikit belakang saya ni. Ada ramai orang ni. Nak lari. Jangan lari. Masya Allah. Di kampung. Ustaz. Saya bukan balik. Tekan tu je. Okey. Subhanallah. Memang kita tukar. Masya Allah. Subhanallah. Memang jap. Ada abang ipar, ada kakak ipar. Ini kampung suami saya. Tak nampak. Okey. Tu ada mak mertua, ada abang ipar, ada kakak ipar, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ada cik suami nak lagi. Janganlah lagi cik. Kita boleh tengok tuan-puan sekalian. Kami bukan balik kampung. Kami singgah di rumah. Singgah 1 hari je. Malam tadi pun dah petang. Kita boleh tengok suasana kampung yang sangat indah. Sebab kampung Besut ni dia dekat dengan pantai tau. Nampak kan? Okey, boleh. Masya Allah. Oh, nak tubik. Boleh. Masya Allah tuan-puan sekalian. Okey, sahabat-sahabat. Seperti biasa. Saya nak mengajak sahabat-sahabat semua untuk membeli. Tak apa, encik. Pusing gini je. Untuk mendapatkan e-book Tips Keluarga Bahagia edisi PKP. E-book ni disiapkan oleh kami. Saya bersama dengan tim penyelidikan sahabat-sahabat semua. Masya Allah. E-book yang special dengan harga yang istimewa daripada ni. Ini adalah satu bentuk sokongan kepada gerak kerja dakwah dan juga amal yang kami lakukan. Kerana ia akan masuk kepada sumbangan NGO Sahabat Amalcare dan juga sustain pengajian kami. Okey, subhanallah. Okey, Kak Tai, jumpa lagi. Okey, muslimin muslimat sahabat sekalian, mohon maaf kalau silap dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan memberi manfaat dan pengajaran yang baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jumpa lagi besok petang ni. Lepas ni kami bertolak dah balik Seremban. Esok kita akan bersiar daripada studio. InsyaAllah tak ada masalah audio dah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan dalam rahmat Allah. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat.